Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere NY. Pada video kali ini kita ingin mengulas tentang satu isu yang betul-betul membuatkan rakyat Sabah termenung panjang. Isu yang bukan sahaja melibatkan angka berbilion ringgit, tetapi yang lebih penting, ia menyentuh kehidupan seharian rakyat yang masih lagi kais pagi, makan pagi, dan yang lebih malang, mandi sungai sebab air pipe tidak pernah sampai. Baru-baru ini dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Syafiq Apdal, mantan Ketua Menteri Sabah dan Presiden Parti Warisan, melemparkan kritikan keras terhadap rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2025. Dalam bahasa mudah, Kerajaan Negeri Sabah memohon peruntukan tambahan sebanyak 1,2 bilion ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan perbelanjaan negeri tahun ini hampir 8 bilion ringgit. Ya, 8.000 juta ringgit. Tetapi masalahnya rakyat tanya, kemanakah uang ini semua pergi? Syafiq Apdal dengan nada yang tegas mempersoalkan logik di sebalik perbelanjaan sebesar itu, sedangkan hasil yang dijana untuk rakyat masih lagi kabur. Beliau kata, kita belanja berbilion-bilion, tetapi berapa banyak hasil sebenar yang kita jana? Sabah sekarang berdepan dengan defisit yang serius. Tambah beliau lagi, rakyat tidak nampak impak daripada bajet sebesar itu di dalam kehidupan mereka. Yang mereka nampak, masih tiada air bersih, elektrik pun sekejap ada sekejap tiada, dan anak-anak masih lagi belajar di dalam kelas yang bumbungnya bocor apabila hujan. Dan yang paling hangat, Syafiq Apdal membangkitkan isu kerajaan negeri meminjam 900 juta ringgit melalui sukuk, satu bentuk bon Islam, untuk menyelamatkan Sabah International Petroleum Sdn Bhd ataupun SIP. Beliau kata ini seolah-olah seperti kes 1MDB di peringkat persekutuan. Mesti semua tahu kan apa yang jadi dengan 1MDB? Negara menanggung hutang berpuluh bilion dan nama Malaysia tercalar di mata dunia. Syafiq juga tanya, kenapa kerajaan negeri sanggup berhutang sebanyak ini untuk menyelamatkan sebuah syarikat? Kemana sebenarnya uang ini pergi? Siapa yang dapat manfaatnya? Rakyat katanya wajib tahu, sebab ini adalah duit awam, duit hasil cukai rakyat, dan bukanlah duit pribadi mana-mana pemimpin. Beliau juga tegaskan bahwa setiap sen duit rakyat mestilah berikan hasil yang boleh diukur. Sama ada dari segi peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan rakyat, ataupun penyelesaian masalah asas seperti bekalan air dan elektrik di kawasan luar bandar. Beliau turut merujuk video yang viral yang menunjukkan rakyat Sabah merayu dan berhimpun secara aman semata-mata ingin air yang bersih. Bayangkan dalam tahun 2025, rakyat di negeri yang kaya dengan minyak dan gas masih lagi terpaksa minum air sungai atau simpan air hujan untuk kegunaan harian. Katanya lagi, mereka tidak minta rumah banglo, mereka tidak minta jalan lebuh raya 4 lorong, mereka cuma inginkan air untuk minum, mandi, dan menggunakan tandas. Itu sahaja. Tetapi yang peliknya, dalam masa yang sama, kerajaan negeri sanggup habiskan jutaan ringgit untuk acara rasmi, program glamour, dan projek mega yang entah apa hasilnya kepada rakyat biasa. Syafiq Apdal juga mendedahkan sesuatu yang buat kita semua tertanya-tanya. Katanya ada peruntukan tambahan sebanyak 1 bilion disalurkan ke jabatan Ketua Menteri. Tetapi tiada penjelasan jelas kemana duit itu sebenarnya akan dibelanjakan. Apabila ditanya, jawaban yang diberi hanya untuk sekolah dan pelajar. Syafiq kata ini jawaban terlalu kabur. Sebagai bekas ketua menteri dan orang lama dalam politik selama 36 tahun, beliau kata beliau tidak pernah lihat peruntukan sebesar itu diberikan kepada satu jabatan tanpa pecahan terperinci. Dan beliau memberi amaran. Jika berlaku pertukaran kerajaan dalam PRN17 nanti, beliau akan siasat dan audit semua perbelanjaan yang meragukan ini. Katanya ini duit rakyat. Mereka bayar cukai untuk alat tulis, telepon, baju, semuanya untuk menampung bajet negeri. Jangan main-main dengan amanah ini.
Beliau juga sentuh isu-isu besar yang lain seperti hak tanah, kawalan terhadap sumber tenaga negeri, dan hubungan luar negeri. Dalam kes Sipadan dan Ligitan dahulu, kita kehilangan 2 pulau kepada Indonesia karena kelemahan dalam pentadbiran dan juga diplomasi. Syafie Apdal tidak mahu kesilapan sama berulang, terutamanya dalam isu Ambalat yang kini dalam rundingan dengan Indonesia. Katanya, Sabah perlu tegas pertahankan autonomi dan hak negeri dan tidak benarkan pihak luar, termasuklah Petronas, untuk terus menguasai hasil bumi Sabah. Katanya lagi, kita perlu bekerja sama dengan jiran, tapi bukan sampai menggadaikan hak kita. Jangan biarkan semua aset kita dikaut pihak luar tanpa pulangan yang jelas kepada rakyat Sabah. Sekarang ini kita perlu tanya, adakah Sabah sedang menuju krisis keuangan? 8 bilion ringgit ini bukanlah jumlah yang kecil, kawan-kawan. Tetapi kenapa masalah asas seperti air bersih dan elektrik masih lagi gagal diselesaikan? Dan lebih penting, adakah sukuk 900 juta ringgit ini akan menjadi 1MDB versi Sabah? Siapa yang akan untung daripada bailout SIP ini? Adakah ia akan menjadi beban kepada generasi yang akan datang? Dan kemanakah sebenarnya 1 bilion ringgit kepada jabatan Ketua Menteri itu pergi? Kenapa tidak boleh memberikan jawaban yang telus dan terperinci? Rakyat berhak tahu. Ini bukan lagi zaman rakyat diam dan terima bulat-bulat. Lebih membimbangkan kenapa kerajaan negeri kelihatan lebih gairah belanja untuk program rasmi, pelancaran, dan sambutan besar-besaran, sedangkan masalah akar umbi seperti sekolah daif, tiada dokter di klinik luar bandar, dan jalan rosak masih lagi belum diselesaikan. Kita juga patut persoal, kawan-kawan, di manakah suara pemimpin-pemimpin gabungan rakyat Sabah GRS? Adakah mereka bersuara atau hanya mengangguk dan menyokong budget ini demi jaga kerusi dan juga jawatan mereka? Kalau benarlah perbelanjaan ini untuk rakyat, kenapa masih ramai yang merungut? Kenapa masih ada keluarga yang naik bot selama berjam-jam semata-mata ingin mengambil air bersih? Dan yang lebih penting, kenapa rakyat Sabah perlu pilih antara pembangunan sebenar dan juga politik kepentingan? Saya yakin antara Anda yang sedang menonton ataupun sedang mendengar ulasan ini pernah melalui sendiri kesusahan ini. Anda pun tahu bagaimana rasanya hidup tanpa air pipe. Anda tahu bagaimana rasanya blackout setiap minggu, bahkan hampir setiap hari. Anda juga tahu bagaimana anak Anda belajar dalam keadaan yang serba kekurangan. Maka soalnya, adakah budget 8 bilion ringgit ini benar-benar untuk Anda? Kalau betul duit itu sampai ke bawah, kita semua patut dapat rasa nikmatnya. Tetapi kalau ia hanya berlegar di kalangan elit dan kroni, maka Sabah bukan sedang membangun, tetapi Sabah sedang ditipu secara sistematik. Apakah pandangan Anda semua? Adakah ini satu lagi episode pembaziran dana awam ataupun usaha ikhlas kerajaan untuk majukan negeri? Adakah benar wujud penyalahgunaan kuasa? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah akan bangkit dalam PRN 17 nanti dan tuntut pertanggungjawaban? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, kita buka ruang diskusi yang sehat. Dan jangan takut untuk melontarkan kebenaran. Baiklah kawan-kawan semua, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents via MY untuk lebih banyak pendedahan berani dan analisis politik tanah air yang tidak berpihak. Di channel ini kita tidak sembunyikan kebenaran, kita dedahkan, walau siapapun yang terlibat. Karena suara rakyat Sabah tidak sepatutnya dibeli dengan janji manis, tetapi dihormati dengan kejujuran. Kita akan terus bertanya dan terus membongkar demi masa depan negeri di bawah Bayu. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.